Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman memulakan atur cara keberangkatan ke Republik Singapura dengan berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Sekolah Victoria di Singlap Ling, Kelmarin. Lawatan ke Sekolah Victoria merupakan atas jemputan pihak Kementerian Pendidikan Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di Sekolah Victoria dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Chan Chun Sing, Menteri Pendidikan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia kemudiannya disembahkan taklimat oleh Mr. Chow Wei Si, Pengetua Sekolah Victoria yang menerangkan mengenai sejarah penubuhan, pencapaian dan hala tuju sekolah berkenaan. Yang Teramat Mulia berkenan menyerahkan sumbangan koleksi buku pendidikan kepada wakil penuntut yang antara lainnya sebagai bahan pembelajaran bahasa Melayu dan usaha memberitakan latar belakang sejarah kesultanan dan kebudayaan negara Brunei Darussalam. Semasa di sekolah ini, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga berkesempatan menyaksikan kelas pengajaran dan pembelajaran biologi yang menggunakan kaedah teknologi terkini serta berinteraksi bersama penuntut-penuntut mengenai latihan respiration di Makmal Sains. Sesi ini mempamerkan bagaimana teknologi boleh menyokong pembelajaran dan mengaitkannya kepada situasi sebenar. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia seterusnya melawat Eco Community Garden yang direka untuk menyediakan peluang bagi pendidikan alam sekitar serta kemudahan-kemudahan asas yang lain termasuk Asrama Victoria. Sekolah Victoria adalah sekolah menengah kerajaan kedua tertua di Republik Singapura, di mana sekolah ini pada asalnya merupakan kelas bahasa Inggeris yang ditubuhkan pada tahun 1876 di Sekolah Cawangan Melayu Kampung Glam. Pada tahun 2007, sekolah ini memperkenalkan pendidikan jasmani sebagai mata pelajaran di peringkat O dan juga antara 4 buah sekolah di Singapura yang merintis program pengajian serantau oleh Kementerian Pendidikan. Pada masa ini, sekolah berkenaan merupakan salah sebuah sekolah terbaik di negara berkenaan yang terkenal dengan penekanan terhadap kecemerlangan kepribadian dan kepimpinan. Pada sebelah tengah hari, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan berangkat ke majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Puan Yang Terutama Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura, dan suami Tuan Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia dan Puan Yang Terutama antara lainnya membincangkan kaedah untuk memanfaatkan program pemimpin-pemimpin muda dalam memperkembangkan lagi peluang kerjasama dua hala yang sedia ada antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura serta bertukar-tukar pandangan untuk meneroka peluang-peluang baharu dalam mengukuhkan lagi hubungan yang sekian lama terjalin. Majlis santap tengah hari tersebut diadakan di Istana Republik Singapura.
Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di East Drawing Room dialu-alukan oleh Puan Yang Terutama Presiden Republik Singapura dan suami. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia kemudian berangkat bersama Puan Yang Terutama dan suami ke President's Lounge bagi majlis santap tengah hari. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang kemarin berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Integrated Public Service Centre IPSC di Our Tampines Hub, Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Our Tampines Hub dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Muhammad, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam. Duli Yang Teramat Mulia kemudiannya disembahkan taklimat mengenai Our Tampines Hub dan Public Service Division. Ini diikuti dengan lawatan ke Eco Community Gardens serta menyaksikan kemudahan-kemudahan yang terdapat di IPSC. IPSC merupakan sebuah pusat sehenti yang menyediakan perkhidmatan awam kerajaan yang mustahak kepada masyarakat di kawasan Tampines dan sekitarnya seperti pembayaran bil, permohonan pekerjaan dan bantuan kewangan serta perumahan. Selain itu, IPSC juga mempromosikan perkhidmatan digital seperti kios layan diri, konsultasi video serta permohonan meminjam buku dan fasiliti sukan. Pusat ini bertujuan untuk memudahkan mereka yang perlu berurusan daripada satu agensi ke satu agensi yang lain. Sementara itu, Our Tampines Hub adalah sebuah hub komuniti dan gaya hidup bersepadu pertama dan terbesar di Singapura yang menggunakan inisiatif negara pintar dalam memberikan khidmat kepada masyarakat berkenaan dengan cekap dan berkesan serta sistem pengurusan komprehensif yang melindungi alam sekitar. Terdapat beberapa kemudahan di hub itu seperti kemudahan sukan, perpustakaan serantau, pusat kesenian dan premis perniagaan, sekaligus menjadikannya sebagai sebuah pusat yang berpaksikan masyarakat. Juga pada sebelah petang kemarin, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan berangkat mengadakan lawatan ke sekolah MOE Kindergarten at Punggol View dan National Gallery, Republik Singapura. Juga berangkat ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dr. Vivian Ang Wek Cheng, Pengetua Punggol Primary School. Yang Teramat Mulia kemudiannya disembahkan taklimat mengenai latar belakang MOE Kindergarten at Punggol View daripada Puan Michelle Thomas, Centre Head. Yang Teramat Mulia juga melawat beberapa kemudahan serta berinteraksi bersama murid-murid tadika. MOE Kindergarten menyediakan pendidikan prasekolah berkualiti, antara lain memfokuskan pembangunan holistik, meningkatkan keyakinan dan kemahiran sosial serta memupuk dui bahasa melalui aktiviti pembelajaran dalam kedua-dua bahasa Inggeris dan bahasa ibunda, bahasa Cina, Melayu dan Tamil. Lawatan juga melihat secara dekat inisiatif negara berkenaan dalam memulakan pembelajaran dan pengajaran peringkat tadika di bawah Kerajaan Republik Singapura melalui Kementerian Pendidikan. Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat melawat National Gallery.
Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Chris Lee, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Puan Suen Tan, Senior Director of Museum Planning and Audience Engagement dan Puan Di Chia, Pengarah Learning. Yang Teramat Mulia kemudiannya melawat pameran-pameran yang bersifat interaktif di Children's Biennale Gallery seperti Because It Makes Me Feel, My Incredible Adventure dan Conversations with an Octopus. Malam tadi, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Muda Mahkota Pengiraan Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Anak Isteri Pengiraan Anak Sarah berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Rasmi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Kebangsaan dan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan Republik Singapura. Majlis tersebut berlangsung di Hotel Shangri-La, Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di State Room dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong dan isteri Puan Wong. Ini diikuti dengan majlis santap malam. Status harian norma baharu COVID-19. 4 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 830 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 80.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 53.7%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 75.2%. Negara Brunei Darussalam berhasrat menjadi sebuah negara yang membudayakan amalan penyusuan susu ibu sebagai satu amalan yang digalakkan, disokong, dilindungi dan dihargai oleh setiap lapisan masyarakat. Dalam perutusan sempena sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2022, Menteri Kesihatan mengongsikan pada sambutan tahun ini negara akan menumpukan kepada aktiviti mempromosi amalan penyusuan susu ibu termasuk melalui media massa, media cetak dan media sosial di samping aktiviti pembelajaran berterusan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, langkah tersebut bertujuan memperkasa dan memperkukuhkan kapasiti pihak-pihak berkepentingan termasuk pihak kerajaan, sistem kesihatan, tempat kerja dan komuniti dalam menyediakan dan mengekalkan persekitaran yang mesra untuk amalan penyusuan susu ibu di pasca pandemik. Kadar penyusuan susu ibu di negara ini telah terjejas dari sasaran disebabkan oleh pandemik COVID-19. Salah satu punca penurunan kurangnya aktiviti ceramah kesihatan dan penyusuan susu ibu di semua fasiliti kesihatan. Dalam pada itu, jelas Menteri Kesihatan, bengkel penyusuan susu ibu bagi bakal ibu bapa dari beberapa pusat kesihatan akan diungkayahkan sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu yang diharap dapat memperkukuhkan dan mengembangluaskan tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk meningkatkan kadar penyusuan susu ibu secara eksklusif. Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut pada setiap 1 hingga 7 Ogos. Tema sambutan tahun ini, tingkatkan langkah untuk penyusuan susu ibu, menggariskan hubung kait antara penyusuan susu ibu dan pencapaian Matlamat Pembangunan Mampan 2030.
Kumpulan Kerja Jawatankuasa Pandu Industri Tenaga Manusia bagi Sektor ICT, MISCWGICT, mencatat pencapaian baharu dengan pelancaran Rangka Kerja Kecekapan Industri ICT Brunei, BIICF, ditubuhkan untuk menyokong wawasan Brunei 2035 dan Pelan Induk Ekonomi Digital 2025. BIICF bertujuan memastikan profesional ICT tempatan mempunyai kecekapan yang relevan dengan kemahiran yang sejajar keperluan industri. Majlis Pelancaran Rangka Kerja Kecekapan Industri ICT Brunei, anjuran pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI selaku Sekretariat MISCWGICT dengan sokongan Manpower Planning and Employment Council MPEC itu berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Pelancarannya dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Pengiran Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Terdahulu, Jurutera Haji Jailani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif AITI, sebagai Ketua Bersama MISCWGICT dalam ucapannya, antara lain mengongsikan BIICF dirangka melalui usaha yang meluas dan bersepadu melibatkan kerajaan, industri, institut tinggi dan penyedia latihan. Rangka kerja itu mengenal pasti 79 kecekapan teknikal dan kemahiran untuk 20 pekerjaan melibatkan 6 subsektor industri ICT di negara Brunei Darussalam. Juga diadakan pembentangan dan pameran program-program berkaitan BIICF. 37 penerima beasiswa Universiti Brunei Darussalam UBD di bawah Ijazah Sarjana Muda Kimia dan Program Proses Kejuruteraan kemarin menerima sijil semasa majlis convocation yang diungkayakan oleh Heng Yi Industries Dirian Berhad selepas menamatkan pembelajaran di Universiti Zhejiang ZJU. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Kesemua pemegang beasiswa telah menjalani program beasiswa bersama yang diperkenalkan pada tahun 2014 oleh Heng Yi Industries dengan kerjasama UBD dan ZJU. Program antara lain bertujuan sebagai platform bagi menyuntik kemahiran tempatan dengan pengetahuan teknikal dan latihan melalui kursus ijazah 4 tahun. Berikutan pembukaan sempadan laluan darat, Jawatankuasa Pengurusan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin mengingatkan orang ramai mengenai dengan penggunaan jambatan berkenaan yang masih di bawah tanggungjawab Kementerian Pembangunan melalui Brunei Bridge Authority BBA Jabatan Kejeraya. Peringatan tersebut adalah bagi kebenaran penggunaan jambatan yang dihadkan kepada kenderaan berdaftar di negara Brunei Darussalam bagi kelas 1, 3, 4 dan 6 sahaja. Walau bagaimanapun bagi kenderaan komersial yang berdaftar dalam kelas 2 dan 5, kebenaran hendaklah dipohonkan kepada BBA bagi permit menggunakan jambatan. Manakala kenderaan pendaftaran asing dalam semua kelas dinasihatkan menggunakan jalan yang dibenarkan, iaitu ASEAN Highway 150 atau AH150 yang lazim digunakan pada masa ini. Para pengguna juga hendaklah mematuhi had kelajuan 100 km sejam bagi kenderaan biasa dan 80 km sejam bagi kenderaan komersial. Pihak BBA akan menutup jambatan berkenaan pada bila-bila masa jika perlu sentiasa semasa keadaan cuaca tidak mengizinkan atau mana-mana perkara yang menyebabkan jambatan berkenaan tidak dapat digunakan. Penunggang basikal dan pejalan kaki tidak dibenarkan menggunakan jambatan berkenaan. Sebarang pertanyaan, hubungi talian Darussalam 123 atau email pro@pwd.gov.bn. Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD menyertai pameran dan persidangan BIM IAGA 2022 di Sabah, Malaysia yang telah bermula pada 2 Ogos 2022. Delegasi diketuai oleh Muhammad Bahrin bin Dato' Haji Hamzah, Timbalan Ketua Eksekutif MPABD,
Acara tersebut dianjurkan oleh Sabah Port Sentirian Berhad dan Lembaga Pelabuhan Sabah dengan menampilkan 25 penceramah bertaraf dunia yang antara lain bertujuan menangani isu-isu yang berkaitan dengan cabaran bimbniaga dan strategi logistik. Kira-kira 125 peserta dalam pelbagai bidang menyertainya.